Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke kelas penerangan bab 5 tingkatan 5. Baik, hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita ke 5.3 kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya. Okey, baik. Dalam satu topik ini kita akan bincangkan tentang kenapa pentingnya kita menjadi seorang peniaga. Okay, seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah seorang peniaga. Baik, dan juga kita ada satu hadis yang menyatakan bahawa 9 daripada 10 rezeki datang pada perniagaan. Jadi, sebagai orang Islam, di mana kita dipupuk, yang sepatutnya dipupuk dan juga dididik supaya menjadi usahawan. Okay? Kita akan lihat apakah kelebihan-kelebihan yang akan awak dapat jika awak menjadi seorang usahawan. Okey, kita bahagikannya kepada 3 jenis, iaitu tiga jenis lah. Matlamat pribadi, objektif perniagaan dan keberuntungan perniagaan. Bagi matlamat pribadi, perniagaan bukan satu kerjaya kepada usahawan untuk mencari rezeki bagi menjaga kehidupan diri dan keluarganya, terutamanya jika berlaku kes-kes seperti pandemik sekarang ni, di mana kebanyakan orang diberhentikan kerja. Jadi cara terakhir adalah perniagaan, jual kuih, jual nasi lemak dan sebagainya. Okey, kenapa ini memudahkan kamu untuk, kenapa ianya bila berlaku pandemik ni akan menyebabkan kita terpaksa berniaga, sebab dia ikut kita. Sebab perniagaan ni ikut kita, ikut rancangan kita, masanya ikut kita. Okey, masanya fleksibel, kebebasan kepada kita nak jual apa dan mengurus kita punya jadual, bila nak niaga, bila nak rehat, bila nak makan, bila nak bermain dengan anak sebagainya. Sebenarnya kejayaan dalam bidang perniagaan juga dapat bentuk personality seorang usahawan. Kita akan menjadi orang yang lebih baik. Maksud kita belajar daripada kesusahan tu, kita belajar bersusah untuk jadi usahawan. Okey, ni macam-macam lah, macam-macam problem yang kita akan hadapi. Contohnya PKP sekarang ni, nak beli barang kat mana. Tapi dalam masa sama kita lihat peniaga-peniaga yang pandai, yang mampu beradaptasi dengan suasana pandemik ni, mereka jadi yang kaya. Mereka dapat keuntungan berlipat kali ganda sebab orang tak beli kedai. Jadi dan juga bila kedai tak buka, pilihan kurang. Jadi kedai yang buka ni kena pandai untuk promotionkan mereka punya produk. Okey. Daripada cabaran-cabaran ni lahirlah peniaga-peniaga yang mempunyai sifat yakin diri. Sebab jangan tahu dah masalah ni mereka dah hadapi. Ni senang je ni. Ketabahan mengharui cabaran. Mereka berani mengambil risiko. Lepas tu optimistik. Jadi semua ciri-ciri yang awak belajar pada permulaan bab ini adalah untuk untuk melahirkan individu-individu yang baik. Okay, mereka-mereka yang matang, mereka-mereka yang tidak takut untuk mencuba. Okay, kerana mereka-mereka yang tidak takut mencuba ni, mereka-mereka yang berani menerima cabaran ni adalah mereka yang berjaya. Kita tengok ikon-ikon usahawan, tak kira ikon-ikon usahawan, ikon-ikon saintifik, ikon-ikon artis dan sebagainya. Mereka adalah mereka yang berani sahut cabaran. Dan jadi artis, apakah cabaran jadi artis? Kritikan, desakan daripada producer, desakan daripada peminat, dan semua tu akan memberi mental drain, kepenatan mental. Jadi, dan emosi sekali. Jadi kalau mereka tak berpengalaman atau mereka tak belajar berapa susahnya jadi artis tu ataupun jadi usahawan tu, macam mana mereka nak berjaya? Kita lihat mereka yang berjaya, contoh macam siapa Dato' Oshamno. Kita pernah dengar cerita dia. Dato' Oshamno, cerita dia starting dari bawah. Pernah dengar saya cakap, dia starting bawah, belajar di Aswara, jadi staff production, baru jadi pelakon tambahan, baru jadi star. Yang ambil masa 10 tahun. Okay, untuk jadi star tu, oh my god, 10 tahun belajar. Bukan macam zaman sekarang, TikTok sikit dah famous. Lepas tu saya berlakon, mungkinlah berlakon tu
Apa panggil, orang panggil kayu sikit, tapi itu pengalaman. Mungkin sekarang ni mungkin kayu, tapi mungkin 5 tahun akan datang mereka antara top artis. Itu adalah peningkatan. Jadi orang yang berani saja yang berjaya. Jadi kalau kamu nak peniaga ke apa ke, kamu nak jadi bomber ke, jadi lawyer ke apa, kamu tetap kena jadi orang yang berani terima cabaran. Okey. Sebenarnya objektif perniagaan. Di bawah objektif perniagaan ni, usahawan menyediakan banyak peluang pekerjaan. Kita bagi berulang pekerjaan pada ahli keluarga, kepada jiran-jiran, ahli orang kampung sebagainya, dalam pelbagai bidang seperti perkilangan, dagangan, pembinaan dan khidmat langsung. Dan juga dan sebab itu kadar pengangguran dapat dikurangkan, terutama kita dekat kampung-kampung ni, kalau sebab orang muda kan tak ada kerja. Jadi mereka akan terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang kurang sihat. Jadi pekerjaan tu penting untuk menarik orang muda ke jalan yang betul lah. Okay, usaha juga perlu jadi seorang kreatif untuk menghasilkan produk yang baru dan berkualiti. Ini untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Yang sekarang ni kita lihat pelanggan mahukan makanan-makanan yang kalau makanan yang eksotik, yang susah-susah sikit makan, yang susah hendak masak, Okay, contohnya macam nasi masak lemak cili api sebab perlukan daging salai kan. Lepas tu masakan-masakan yang eksotik lah, susah nak jumpa. Contohnya macam apa yang susah nak jumpa, ataupun hari orang menangis, tiba-tiba viral sekejap tu kan. Okay, jadi benda-benda tu ialah keperluan kehendak pelanggan. Sebab pelanggan nak benda baru, sebab benda sama je kan, bosan juga kita kan. Hari-hari telur. Nak rasa juga ayam paprik ke, ayam masak merah ke. Jadi semua tu ialah, semua itu perlu oleh kita sebagai kita yang membekalkan keperluan kehendak tu. Kita yang fikir, sekarang nak makan macam gini, kita kena kaji lah, buat kajian sedikit. Okay, kepelbagaian ini akan meluaskan pemilihan dan penawaran serta memenuhi selesa pelanggan. Okay, pelanggan ni macam-macam. Ada orang suka, tak suka. Macam kita komplain lah, masin sikit, manis sikit. Ikut kita suka, kat mana kedai kita suka. Sebenarnya kebergantungan negara terhadap barang import dapat dikurangkan. Okey, kita dapat kurangkan barang import. Contohnya apa, kita import beras. Okey, mesti import beras. Kita import macam-macam barang lagi lah. Daging pun kita import. Okey, kebanyakan makanan kita import. Kita punya makanan lebih kurang 60% import daripada luar negara. Jadi tengoklah gula kat Malaysia, tapi kalau tepung kita import. Walaupun tepung cap sawah ke apa, semua tu import. Sebab kita tak ada tanam tepung. Okey, tak ada dalam gandum tak ada dalam gandum ke dalam tepung Okey. Seterusnya ini akan membantu kita punya negara memperbaiki dagangan. Okey, kita tak nak 100% import saja. Kalau dulu kita import barang-barang elektronik, macam radio, TV zaman 60-an, 70-an lah. TV, kereta semua kita import. Tapi start 80-an, zaman Dr. M, bukan Tun M Dr. M masa first jadi Perdana Menteri. Semula-mula dia yang aktifkan industri berat di Malaysia. Terlihatlah kita menghasilkan produk kita, nasional elektronik pertama, nasional. Lepas tu ada Kain, wujud ada Kain. Kipas Kain tu mula ada. Lepas tu kita wujudkan Proton, lepas tu Pro 2 dan sebagainya. Jadi kita dah kurangkan import. Kalau kat Malaysia, sebab itu di Malaysia kita kena bangga sebab kita tak banyak gunakan kereta import. Kita punya kereta import kita cuma 35% daripada semua kenderaan di Malaysia. Okay, dan itu membantu negara sebab bila orang beli barang kita, negara kita maju. Itu pentingnya. Bila orang beli barang, bila penduduk Malaysia beli barang Malaysia, negara maju. Tapi kalau sebab apa? Kenapa? Sebab duit tu kat dalam saja. Tapi kalau kita beli daripada barang kat luar, membawa balik, banyak duit tu kat luar. Sebab itu kerugian bila kita import ekspor ni. Okey, lepas tu manakala pembangunan suatu kawasan yang dapat dikatakan hasil daripada pelaburan yang dilakukan oleh usahawan, kerana usahawan yang berwawasan tinggi pemandangan jauh akan menurunkan pelbagai sumber untuk membangun ekonomi negara. Dan juga
Dan juga ini dan juga yang terakhir sekali yang menunjukkan apa? Pelaburan kita usahawan untuk membina ataupun membuat infrastruktur baru. Contohnya seperti bandar apa? Bandar industri di nilai tu kan. Dulu nilai 3 dengan nilai 3 kan jual baju semua tu kan. Dulu nilai 3 tu hutan. Ha. Hutan sahaja, tak ada benda lain. Harimau dalam tu, beruang ke apa kan. Ha. Tapi sekarang ni nilai 3 tempat perempuan untuk beli pakaian. Semua orang pergi nilai 3 untuk beli kain. Dan seterusnya, apa lagi tempat-tempat yang membangun. Contohnya seperti apa nama tempat tu? Mersing sekarang ni disebabkan oleh ada istana Sultan Johor kat situ. Dia meningkat sekarang ni dah nak buat taman tema dan sebagainya. Bila ada usahawan yang berani buat dekat tempat, menarik orang minat ke mana-mana tempat. Jadi tempat naik. Contoh Batu Pahat, kita sebabkan projek kereta api laju tu kita dengar di Seri Gading. Jadi tempat tu akan jadi mahal, tanah jadi mahal, rumah jadi banyak mahal dan sebagainya. Jadi itu akan meningkatkan produk pelaburan di tempat itu dan menyebabkan kawasan tu kaya. Macam Batu Pahat dah kira antara bandar yang kaya. Bandar yang kaya Batu Pahat ni. Jadi sebab itu pentingnya pelabur datang. Siapa pelabur tu? Usahawan lah. Bila awak kaya, awak melabur. Tapi kalau awak tak ada duit, siapa nak melabur? Contohnya, bukan melabur dalam bank melabur di kawasan tu. Contohnya kalau awak kaya, kalau awak berniaga, patut awak bagus, awak terkenal, siapa yang akan melabur untuk buat masjid baru, untuk cantikkan sekolah, untuk buat taman permainan. Semua awak yang buat. Okay? Orang peniaga yang buat. Contohnya macam taman-taman lah. Taman-taman kita semua tu adalah daripada kontraktor. Siapa kontraktor tu? Usahawan. Mereka nak buka kawasan tu dan sebagainya. Jadi itulah pentingnya objektif perniagaan. Kita ada 4 unit. Pertama sekali ialah untuk objektif perniagaan. Kelebihan dari peniaga dalam objektif perniagaan ialah pertama beri kerja. Yang kedua hasilkan produk baru. Yang ketiga mengurangkan kebergantungan barang import. Dan keempat melabur kawasan tertentu. Okay? Macam tempat sekarang ni, kalau kat KL macam tempat lah naik sekarang ni. Okay, dulu area cuma dekat KLCC tu je. Sekarang kita dah ada dekat area apa bangunan tu? Alah, lupa lah. Lupa bangunan tu nama dia. Area Ampang dah naik. Okay, area Gombak dah naik dan sebagainya. Maknanya bila kita ada orang nak melabur di kawasan tempat, dia akan lebih maju. Okay. Kalau dulu contoh Shah Alam dulu tak maju sangat. Tak adalah bangunan tinggi-tinggi. Tapi sekarang Shah Alam macam mana? Semenjak terbinanya ICT. Meningkat dengan hebatnya. Okay. Ini Shah Alam. Baik, seterusnya kita lihat ialah keberuntungan perniagaan. Okey. Keberuntungan perniagaan. Bidang usahawan yang penting dalam era globalisasi. Era global sekarang ni, era viral sekarang ni. Setiap produk dan perkhidmatan yang ada di pasaran wujud atas daya usaha seorang usahawan. Okey, berikut adalah keberuntungan perniagaan pada seorang usahawan. Untuk keberuntungan pertama sekali ialah mendapat semua manusia yang memiliki kepakaran dan pengalaman. Kita boleh cari orang yang pakar. Kita cari orang khusus. Kalau kita nak pergi beli, nak bertukar handphone, kita dah tahu dah dekat mana kedai bertukar handphone yang bagus. Okey. Yang kedua, meluaskan pasaran. Maknanya kita boleh jual di luar negara dan sebagainya. Kita besarkan kita punya pasaran. Kita jual di Indonesia, jual di Jepun dan sebagainya. Kemudian memantapkan imej perniagaan. Bila imej kita bagus, imej brand-brand kita terkenal. Contoh macam brand Badan Malaysia yang terkenal, awak tahu kan? Yang paling terkenal sekali, Petronas. Petronas tu brand kita. Jadi dia akan menunjukkan peruntungan bila kita cakap Petronas. Orang sekarang ni bila sebut Malaysia, Petronas Tower. Imej perniagaan tu Petronas Tower je, nampak? Petronas Twin Tower. Nampak Twin Tower Petronas. Nama tu penting. Jadi memantapkan lagi imej perniagaan. Maksudnya ni satu company yang besar, yang bagus, yang hebat. Okey. Sebenarnya apa yang keberuntungan perniagaan sebagai seorang usahawan ialah
Dapat berdasarkan tanggungjawab sosial, kita panggil sebagai SRC ke apa? Social Responsibility Corporation, CSR, CSR. Corporation Social Responsibility. Okay. Benda apa kita buat, apa peniaga buat? Peniaga membantu orang lain, bagi zakat, bagi apa, bagi hadiah sebagainya. Contohnya ialah kita tolong anak yatim. Lepas tu macam apa, anak yatim ada makan dinner dengan syarikat-syarikat dan datuk doa, semua ialah CSR. Apa guna CSR? Dia akan menolong syarikat-syarikat untuk inilah mengurangkan cukai, jangan tolak cukai sikit. Okey. Dan sebenarnya penggunaan peralatan dan teknologi terkini. Okey, lagi maju kita, lagi banyak teknologi baru. Sekarang ni kita ada teknologi 5G. Apa itu 5G? 5G adalah satu jaringan yang lebih laju daripada 4G lah. 4G ni kalau kita tengok video dekat YouTube, lebih kurang 2 saat kan beza dia. Beza 2 saat atau 3 saat. Tapi kalau pakai 5G, awak dah tak ada buffering zone tu. Kosong. Kalau live tu, live direct. Mana lagi laju. Dan juga ruang data lagi besar. Maksudnya awak boleh simpan. Sekarang ni kita boleh terhad pada 100 terabyte. Untuk ni lah, untuk simpanan. Untuk hard disk punya 100 terabyte. 100 terabyte 100 terabyte 1 terabyte untuk satu hard disk. Paling besar lah sekarang ni. Tapi ada hard disk yang lagi besar, dia punya kapasiti lagi berat. Mungkin akan datang, mungkin awak akan jumpa sistem baru, bukan terabyte, mungkin quantum byte dan sebagainya. Sebab kita punya kemajuan teknologi semakin maju. Jadi kemungkinan lagi masa 10 tahun mungkin awak akan jumpa kiraan yang baru, dah tak pakai gigabyte, tak pakai terabyte lah. Makin besar. Jadi kita boleh gunakan teknologi itu lagi bagus. Lagi besar simpanan data, lagi laju semua peralatan. Okay? Macam laptop, bila laptop awal lama sikit, macam 10 tahun lepas bila laptop dah tidak sesuai digunakan untuk aplikasi hari ini, sebab hari ini punya aplikasi laju. 10 tahun lepas punya sistem untuk tahun lepas punya sistem. Jadi sebab itu orang yang faham teknologi ni, mereka akan tukar laptop baru, tukar handphone baru selalu, sebab kena ikut perbezaan era. Sebab sekarang ni kita dah pakai era, pakai era apa? Pakai era Snapdragon chip kan. Okay, mungkin lepas ni ada yang baru dan sebagainya. Jadi akan membantu kita dalam perniagaan. Abang Yellow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.